So hari ni awak boleh tengok kertas masing-masing. Okey, 4.43 soalan kebat. Okey, soalan ni biasanya pattern sekarang dia bagi dalam bentuk penyelesaian masalah. Okey, so cikgu bincang dulu, lepas ni kamu boleh buat. Okey, populasi dunia lazimnya dimodelkan oleh suatu fungsi eksponen. Okey, andaikan tak ada apa-apa ni. Okey, diberi P ni ialah bilion orang. Okey, ni P ni mewakili bilion orang dan diberi persamaan ini. Okey, di mana T ialah bilangan, T ni ialah bilangan tahun selepas tahun 2000. Okey, ingat ya. Okey, kita nak selesaikan soalan A, cari populasi dunia pada tahun 2000. Okey, sekarang pada tahun 2000 maksudnya sekarang T kita sama dengan berapa? Sebab yang ni dia kata T ni ialah bilangan selepas. Sekarang untuk soalan A dia nak pada tahun itu, pada tahun 2000. Jadi T awak yang pertama ni ialah kosong. Okey, kenapa macam tu? Dia macam ni ya. T yang diwakili itu dia nak yang selepas tahun 2000. Jadi kalau pada exactly pada tahun 2000 tu maksudnya T tu kosong lagi. Okey, tak bermula lagi kan? Jadi kalau T1, T yang pertama tahun 2001. Kalau T yang kedua, so tahun 2002. Okey, faham kan? Okay, boleh ya? Okey, jadi untuk soalan A, pada tahun 2000 maksudnya T yang pertama ni ialah kosong lah. Okey, sebab dia nak exactly tahun 2000 tu. Okey, so senang saja dia nak populasi. Populasi dalam ni ialah P ni lah. So awak ganti je T sama dengan kosong dalam persamaan ini. Jadi populasi atau P ialah 6.8 kurungan 1.012. Ganti T tu dengan kosong. Okey, masuk dalam kalkulator. Ni apa-apa yang kuasa kosong dia jadi 1 darab 6.8. So dapatlah balik 6.8 bilion orang. Jadi ini soalan B. Populasi dunia pada tahun 2020. Okey, sekarang T berapa? 20. Ya, kenapa dapat 20? Ni kita banding lah. Okey, daripada 2000 ni tahun 2020 dia dah berganjak 20 tahun kan. So T sekarang 20. Jadi macam mana nak cari P? Masuk balik dalam ni juga, cuma kuasa dia dah jadi 20. Gantilah P dia, T tu. So sama je. Kuasa 20. Pakai kalkulator kira sendiri ya. Cikgu tunjuk step je. Okey, faham? Okey, soalan C pula. Kat sini pula. Okey, pada tahun berapa? Dia maksudnya sekarang dia nak T sama dengan berapa ya? Okey, pada tahun berapa populasi dunia akan pertama kali melebihi 2 kali populasi tahun 2000. Maksudnya tahun bila? Pada tahun 2000 tadi, yang A kan? Tadi A kita dapat 6.8. Sekarang pada tahun 2000 ini ialah 6.8. Dia kata 2 kali. Maksudnya 6.8 ni awak darab dengan 2. 6.8 darab 2 dapat berapa ya? 13.6. Berapa? 13.6. Okey, maksudnya populasi yang 2 kali ganda itu ialah 13.6 kan? Okey, sekarang dia nak T berapa? So awak dah ada jawapan, awak ambil 6.8 bukan sama dengan 6.8 kurungan 1.012 tu. T ni nak ganti apa? Tak adalah sebab kita nak cari. So bubuh je T. Okey, dia kata melebihi. Okey, melebihi maksudnya kena letak lebih besar. Jangan letak sama dengan lah sebab dia lebih kan. Melebihi berapa? Melebihi 13.6 iaitu 2 kali ganda daripada 6.8 tahun 200 ni. Okey, so bila dapat macam ni kita selesaikanlah. Cuma dia ada tanda ketaksamaan ni je. Okey, sama je macam biasa. Okey, kita dah dapat 6.8 1.1012 kuasa T lebih besar daripada 13.6 kan tadi kan? Okey, cara nak selesaikan ini paling mudah kita akan guna log lah. Okey, kita akan pecah menggunakan hukum log. Okey, cara nak pecah dia 6.8 dengan bracket ni dia ialah darab kan.
So bila kita pecahkan, kita guna log asas 10 lah. Okey, cikgu tak payah tulis lah asas 10 tu. Okey, bila darab, bila kita pecah jadi tambah. So log, ni kita pisahkan 1.10 sorry ni silap ni 1.012. Okey, 1.0 sekejap padamlah. Okey, semula 1.012. Okey, kuasa T. Ini masih bubuh dila. Okey, ini pun bubuh log juga. Log 13.6. Okey, boleh ya? Sampai situ pecahkan dia. Okey, kemudian T ni ialah kuasa. Kita boleh bawa ia ke hadapan. Ingat konsep apa? Log. Okey, bila kita bawa ke depan, sekarang dia dah jadi log 6.8 tambah T, bubuh kat depan je, log 1.012 lebih besar log 13.6. Okey, sekarang motif kita nak cari T, jadi yang ini kita bawa dia ke belakang. So tinggal dulu T kat depan, log 1.012. Okey, jadi yang ini dia tambahlah, bila pergi belakang dia jadi macam ni lah, log 13.6 tolak log 6.8. Okey, dan kita nak T. Okey, yang ini awak boleh settlekan terus pun tak apa. Okey, atau nak tulis dulu log 13.6 tolak log 6.8. Okey, T dengan log 1.012 inilah darab. Jadi pindah ke sana, bahagi. Okey, macam ni saja. Lepas tu tekan kalkulator, awak akan dapat T lebih besar daripada 58.11. Okey, ni awak tekan semua dalam kalkulator ya. Tak payah pening-pening, tekan je semua dalam kalkulator. Okey, bila dapat macam ni, dia tanya tahun yang keberapa. Sekarang T sebenarnya sama dengan berapa? Adakah 58.11? T ni sama dengan 59. Tapi tahun berapa? Jangan tersilap T tu tahun yang ke-59. Jadi sebenarnya tahun ke berapa yang populasi 13.6 tu? Tadi dia starting dengan tahun apa? Tahun 2000 kan? Tambah lagi 59 tahun jadi berapa? 2059. Ini Rajah menunjukkan segitiga PQRS. Okey, senang ini. Okey, PS 3, SR 8, QS 4. Okey, sini 4. Okey, boleh tak kita cari, ungkapkan perimeter, dia nak perimeter dalam bentuk set yang teringkas. Senang ini. Kalau sini 3, sini 4, berapa sini? Teorem Pythagoras. 3, 4, berapa PQ? 3, 4, 5 kan? Selalu cikgu suruh awak hafal je kan? Kalau tak hafal cari je lah. 3 kuasa 2 campur 4 kuasa 2 punca kuasa. Tekan kalkulator dapat juga 5. Kalau hafal tak payah kira tak apa. So 3, 4, 5. Kalau sini 4, 8, sini berapa? Boleh teka? Ini tak adalah nombor yang cantik kan. So kita kena kira lah sikit. 8 kuasa 2 campur 4 kuasa 2 punca kuasa. Okey, so awak akan dapat punca kuasa 80 kan. Okey, 80 ni kita tak nak jawapan tau. Kita biarkan dia dalam bentuk set. Okey, kita permudahkan dulu. Awak belajar dah hukum set kan. Okey, berapa kita boleh pecah? Contoh cikgu ambil 4 darab 20. Kan? So kita pecah punca 4 dengan punca 20. Punca 4 berapa? 2 kan? Okey, so 20 ni biar dulu. Okey, boleh lagi pecah. 20 tu boleh lagi pecah jadi berapa nak pecah berapa? 20 4 kali 5 kan, boleh kan? 4 kali 5 20 kan? So kita pecah lagi. Okey, 2 kat luar tu biar je. Punca 4 dengan punca 5. Okey, punca 4 ni dapat lagi 2, punca 5 ni tak boleh. Okey, so ingat balik hukum set. Okey, so dua-dua ni boleh darab, so dapatlah 4 punca 5 ataupun 4 set 5. Jadi set ataupun punca 80 ni, okey, bila kita ringkas dia dapat 4 punca 5 ataupun 4 set 5. Jadi dekat sini 4 set 5. Okey, panjang QR ni. Boleh
Okey, sekarang dia nak perimeter. Perimeter macam biasalah, tambah sekeliling. So sini 5, sini 8 campur 3 dan tambah 4 1/5. Tulis je lah. Okey, dapat berapa? Tulis tambah-tambah semua tu. Boleh ya? Diberi T sama dengan 2 pi sec M per 10. Okey, apa dia T? T ni ialah ayunan bandul. Okey. Dan M ni ialah saat. M ialah jisim. Okey, soalan dia senang je ni. Cari tempoh ayunan bandul. Ayunan bandul sekarang ialah T. So dia suruh cari T berapa jika jisim ialah 0.5. Jisim tadi huruf dia apa? M kan? So sini maksudnya M dia 0.5, cari T. Ganti je lah. Okay, so awak cari tulis T sama dengan 2 pi punca M sekarang 0.5 per 10. Pakai kalkulator sebab pi pun ada dalam kalkulator ni kan. Tekan semua. Okay, dapatlah jawapan nanti. Okay, faham? Nampak soalan dia tu kadang-kadang panjang je. Dia tak ada apa, dia suruh cari nilai je. Okay, settle. Okay, kita tengok pula soalan B. Okay, B cari jisim bandul apabila tempoh ayunan, maksudnya T. Diberi T sekarang 114. Berikan jawapan kepada dua tempat perpuluhan. Okay, maksudnya dia nak jisim. So dia tanya M berapa pula? Soalan A tadi T berapa? Dia bagi M. Soalan B M berapa? T dia bagi dah. Okay, cari saja macam tadi. T ni gantilah 114. Okay, 114. Okay, sama dengan 2 pi. Okay, so M tak ada lagi per 10. Ni macam mana kita nak hilangkan punca ni atau sek ni? Macam mana kita nak hilangkan? Ataupun awak bawa ini ke belakang dulu pun boleh ni kan. Kita pergi ke sini dulu. Jadi cikgu buat sini. 114 awak bahagi dengan 2 pi sama dengan punca 4 per 10 kan? Okey, punca bila pindah ke sebelah sini jadi apa pula? Kuasa 2. Ni boleh tekan kalkulator terus dah ni. 2 pi pun boleh tekan jadi kuasa 2. Tekan semua kalkulator. So sini dah dapat M. M per 10. Ini bila tekan kalkulator darab balik dengan 10 untuk dapatkan M. Faham Cikgu tak payah tunjuk Okey, skala Richter digunakan untuk menyukat magnitude gempa bumi. Okey. Ni dia punya formula lah. M ni magnitude, I ialah kekuatan gempa bumi, S ialah kekuatan suatu gempa bumi piawai. Okey, tak ada apa ni. Okey, pada awal tahun suatu gempa bumi berlaku di bandar X telah mencatat magnitude 7.5. Maksudnya yang pertama ni disuruh ganti. M ialah 7.5. Kenapa kita ganti? Sebab dia kata dah M ialah magnitude. Jadi yang pertama boleh ganti terus. Masukkan siap-siap maklumat dia tu. Sebab kita nak pakai nanti. IS. Itu maksud dia. Okay, faham baru dia kita jawab soalan. Okay. Soalan dia, pada pertengahan tahun pula, satu gempa bumi lagi dengan kekuatan 5 kali ganda yang berlaku. Okay, kekuatan dalam ini ialah I. Kalau 5 kali ganda maksudnya 5I. Faham Okey, hitungkan magnitude. Magnitude apa tadi? M. Kan? So dia suruh cari M berapa yang baru untuk 5I. Tadi 7.5 ni untuk 1I je. Okey? So awak tak boleh darab lah dengan 7.5 ni darab 5 direct. No, sebab sini ada log, ada S bawah tu kan. So kita kena selesaikan. Okey, sekejap Okey, macam mana nak buat? Siapa ada idea? Okey, M sekarang kita tak adalah, kita nak cari. So letak M. Okey, log 10. Okey, I sekarang berapa I? Ambil 5I. Okey, cikgu masukkan dalam formula atas per dengan S. S ni tak ada apa-apa, bubuh je. Okey, bila dapat macam ni, awak kena pisahkan 5 dengan IS ni. Kita nak yang original dia macam ni. I mesti dengan S je. 5 ni dia tak nak. Jadi 5 dengan I tu dia darab tadi kan. Log bila kita pisah. Okay, so cikgu akan pisahkan log ni. Okay, bila kita pisah log darab tu. Dia jadi tambahkan.
Awak masih ingat lagi tak ni hukum log ni? Okay. Log 5, log asas 10 5 ni boleh tekan kalkulator. Yang ini macam mana kita nak dapat? Yang ini sebenarnya yang ni. Ni nampak tak? Log 10 IS ialah 7.5. So yang ini tak payah tekan kalkulator. Ganti je 7.5. Yang ni awak pakai kalkulator. Lepas tu tambah. Dapatlah jawapan M. Faham? Alam B. Okey, pada hujung tahun pula, satu lagi gempa bumi 6.8 skala Richter. Maksudnya M dia sekarang 6.8. Okey, kita gantilah. Okey, dengan kekuatan gempa bumi bandingkan. Okey, disuruh bandingkan kekuatan gempa bumi yang berlaku pada awal tahun tadi dengan kekuatan gempa bumi ini. Maksudnya dia suruh banding yang awal tahun tadi dengan hujung tahun tadi. Jadi kita buat yang ini yang pada okey, yang ini pada hujung tahun lah Yang ini pada hujung tahun ni. Okey, so magnetik dia 6.8. Okey, kita ikut je log 10. I dia I yang barulah. Okey, per dengan S. Cuma dia tak cakap I dia berapa. Kalau tadi yang pertengahan tahun 5I kan. Kalau awal tahun I sahaja. Kalau hujung tahun ni dia tak cakap. Jadi kita bubuh je I baru per S. Okey, ini hujung tahun lah. Tadi awal tahun 7.5. Yang ni awal tahun kan. Log 10 IS. Ini awal tahun. Okey, boleh dapat maklumat tu. Tahun tadi kita dapat 6.8 sama dengan log 10 I yang baru ni per dengan S. Pada awal tahun tadi kita ada 7.5 log 10 I per S. Okey. Cara nak mengiranya kita akan buat persamaan. Okey, jadikan ini persamaan satu, yang ini persamaan kedua atau terbalik pun tak kisahlah. Okey, kita akan tolak. Okey. Sebelum awak tolak, awak kena pisahkan dulu. Okey, kita pisahkan dulu per ni ya. Okey. So, cikgu tulis dulu yang ini bila kita pisahkan log tu, log 10, okey, per ialah bahagi. Bahagi bila kita pisahkan log, dia jadi tolak lah. Okey, tolak log 10 S. Okey, ini hujung tahun tadi. Cikgu pisahkan per tu. Okey, yang awal tahun ni pula bila cikgu pisahkan bawah tu, dia jadi log 10 I tolak log 10 S. Ini awal tahun. Okey. Kemudian tak faham bagi tahu ya. Okey, kemudian kita nak hapuskan dia sebab kita dah nampak SS ni sama kan. So kita boleh buang dia. Okey, tapi 6.8 kalau kita tolak 7.5 nanti dia negatif. Okey, so kita terbalikkan. 7.5 ni kita tolak ke atas. Kita tukar twist kedudukan dia. Lagipun yang ini awal tahun. Awal kita tolak dengan hujung. Okey, so 7.5 tolak 6.8 kita dapat 0.7 lah. Yang ini log 10 I kita tolak dengan log 10 I yang baru. Okey, ni tak ada jawapan sebab dia huruf je. Biar je begini. Okey, yang ini tadi kita tolak kan. Tolak jadi tambah. Tambah jumpa tolak, hilanglah S ni. Okey, so dia habis dah S. Tinggal yang ini. Sekarang kita nak banding kan. Okey, so log ni kita letak sekali. Kita hilangkan log. So kita letak 10 I. Okey, tolak maksudnya bahagilah kalau kita cantum balik. Okey, I yang baru ni. Gini. Boleh? Okey. Kemudian, okey, macam mana cikgu nak hilangkan log ni? Guna konsep indeks, West ataupun log tu, kan? Kalau cikgu ada log A, B sama dengan C, kalau cikgu nak hilangkan log tu, cikgu nak tulis bentuk indeks. So, B sama dengan A kuasa C. Kalau lupa tengok balik. Maka yang ini, cuba bagi tahu, siapa boleh bagi tahu? Macam mana? Apa nombor yang cikgu nak tulis dalam indeks? Cuba bagi tahu. Kalau sini B, B dekat sini apa dekat sini B? Banding B ni yang ni.
So ini ialah B. Faham? Okey, maka kita kena tulis I per I yang baru sama dengan, okey, A ni yang duduk bawah ni. Okey, yang kecil ni kan. So 10. C ni yang kat belakang. So ini yang kat belakang. Jadi 10 kuasa 0.7. Okey, yang ini boleh tekan kalkulator. So I per I yang baru ni sama dengan 10 kuasa 0.7 ni pakai kalkulator dapat 5.01. Okey, sampai sini yang ini kita nak I yang baru kan. Ini bawa pergi ke sana. So awak akan ada I sama dengan I yang baru 5.01. Okey, biar dia begini sebab tu dia buat perbandingan je. Dia tak nak jawapan. Okey, perbandingan dia. Okey, awak akan tulis I tadi mewakili apa I tadi? Okey, I tadi ialah kekuatan. Jadi awak huraikan balik sebab tu soalan aplikasi dia macam ni. Jawapan awak kena tulis I ni ialah kekuatan. Kekuatan I ni I mana? Yang tak ada apa-apa ni ialah untuk awal tahun. Jadi awak cakap kekuatan gempa bumi untuk awal tahun ialah, ni kita angda je, tak payahlah ambil 5.01 kali kan. Ialah 5 kali ganda I yang baru ni lah untuk hujung tahun. Jadi kekuatan gempa bumi untuk awal tahun ialah 5 kali ganda hujung tahun. Okey, itu sahaja jawapan dia.